إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Nazir dan seluruh pimpinan jawatan kuasa takbir Masjid Al-Hasanah, pimpinan-pimpinan masyarakat, para asatidzah, khususnya tuan-tuan para jemaah muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati dan juga diberkati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini, malam Jumaat. Sekali lagi kita diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita dapat hadir ke masjid ini menunaikan solat fardhu maghrib berjamaah, dan kemudiannya Allah bagi lagi kelapangan masa untuk sama-sama terus kita berada di dalam masjid ini, mengambil kesempatan untuk sama-sama kita berniat i'tikaf di samping kita dapat berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ilmu ini dapat mengundang barakah yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengharapkan adanya manfaat ilmu-ilmu yang dapat kita pelajari daripada perbincangan dan muzakarah ilmu kita pada malam ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita menggunakan kitab Al-Arba'un Al-Munirah fil Ujuril Kabirah ala A'malil Yasirah, himpunan 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang amalan-amalan yang mudah untuk kita amalkan dan istiqamah di atas amalan ini, kerana ganjaran pahala yang begitu besar, melimpah ruah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang ada kitab, malam ni kita nak masuk hadis yang ke-12, surat 43. Hadis yang ke-12 ini membicarakan tentang amalan kita duduk lama dalam masjid
ataupun dengan istilah yang lain kita sebut beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya besar. Kalau kita ada masa, lapangkanlah masa kita, lamakan masa kita untuk berada dalam rumah Allah, dalam masjid. Kerana keberadaan kita dalam masjid, dalam rumah Allah tak sama macam kita duduk di tempat-tempat yang lain. Duduk dalam masjid dengan niat i'tikaf dan memenuhi syarat-syarat i'tikaf, maka setiap saat kita berada dalam masjid ini akan dikira ibadah. Ada pahala yang masuk pada kita. Sentiasa bertambah pahala walaupun kita tak buat apa, duduk je. Duduk cokoh je dalam masjid. Tapi duduknya itu dikira sebagai duduk yang adanya pahala dan dikira ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi membicarakan tentang amalan ini, pengarang kita membawa 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dan hadis yang ketiga juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ketiga-tiga hadis ini membicarakan tentang amalan i'tikaf ataupun duduknya kita dalam masjid. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fil musalla alladhi shalla fihi ma lam yuhdis taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haditsun sahih rawahu al-Bukhari. Wa fi riwayat al-Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajul fil jama'ah tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 'ishrina darajah wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjid la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhul al-masjid. Fa idza dakhala al-masjid kana fi salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fil majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alayhi ma lam yu'zi fihi ma lam yuhdis fihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haditsun sahih rawahu al-Muslim. Wa fi riwayat al-ukhra lil-Muslim عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian,
Ketiga-tiga hadis ini membicarakan tentang amalan beriktikaf ataupun duduknya lama kita dalam masjid tempat kita mendirikan solat. Yang mana dalam hadis yang pertama yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu. Rasulullah bersabda, Rasulullah pernah bagi tahu, kata Abu Hurairah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fil musallah alladhi shalla fihi. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat akan mendoakan ke atas sesiapa sahaja selama mana dia masih berada di tempat solat yang mana dia solat di situ. Maknanya bila mana seseorang itu solat, dalam arti kata solat berjamaah di tempat solat, tempat yang kebiasaannya menjadi masyarakat berhimpun untuk solat berjamaah, masjid lah yang kita panggil hari ini, ataupun surau yang kita panggil hari ini. Selesai dia solat, dia masih kekal berada di tempat solat itu. Dia tidak tergesa-gesa nak meninggalkan tempat solat itu. Dia masih berada di tempat solat itu. Maksudnya dia masih nak duduk di tempat solat tu, di masjid, di surau tu, di tempat dia mendirikan solat tu, dan duduknya dengan niat i'tikaf, duduk menjaga adab-adab, duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, malam yuhdis, syaratnya selama mana dia tidak berada dalam keadaan berhadas. Sebab itu salah satu syarat i'tikaf, naklah kita sentiasa berwudu. Orang yang berhadas tidak boleh beriktikaf. Maknanya bila kita duduk dalam rumah Allah, kita pastikan kita sentiasa berada dalam keadaan berwudu. Batal dia wudu, cepat-cepat kita perbaharui balik wudu, keluar ambil wudu, masuk balik. Tidak memutuskan i'tikaf kita dalam keadaan yang begitu. Kalaulah keberadaan kita ini dalam keadaan yang begini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat akan terus menerus mendoakan ke atas kita dengan doa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat tolong bagi pihak kita minta doa bagi Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan dosa-dosa kita. Malaikat on behalf, bagi pihak kita, dia tolong minta doa pada Allah agar Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Kita semua sedia maklum, kalau malaikat yang minta pada Allah, pasti Allah tidak akan menolak. Tapi kita, kalau kita minta, belum tentu. Dengan tidak cukup syaratnya, dengan tidak beradabnya dalam berdoa, kadang-kadang doa pun main-main je. Tu imam doa, tangan sebelah angkat, sebelah lagi tengok handphone, tengok cek WhatsApp. Macam mana kita nak mengharapkan doa kita diperkenankan oleh Allah? Walaupun tak nafikan, kita pun mohon juga keampunan pada Allah. Tapi permohonan kita itu kadang-kadang tidak memenuhi syarat, dan belum tentu akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi kalau apa yang diminta oleh para malaikat, soal makhluk yang semua taat pada Allah, nescaya Allah tidak akan menolak permintaan doa yang dipanjatkan oleh para malaikat. Jadi beruntung orang yang berada dalam rumah Allah. Moga-moga tuan-tuan, kita semua yang berada pada malam ini juga kita mengharapkan kita termasuk dalam golongan ini. Sebab tu jangan lupa niat-niat zikar, kekalkan berwudu. Kalau batal wudu, cepat-cepat perbaharui balik wudu. Kalau tidak, pergi. Sebab apa? Terkeluar daripada senarai, terkeluar daripada syarat. Sebab malaikat tak suka orang yang tidak berwudu. Malaikat akan lari jauh daripada orang yang tidak berwudu. Jadi syarat dia berada dalam rumah Allah, dalam masjid, tempat yang kita mendirikan solat, kita niat i'tikaf dalam keadaan kita kekal wudu kita tidak berada dalam keadaan hadas, maka terus menerus malaikat akan mendoakan ke atas kita dengan doa, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa si hamba ini. Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmatilah, turunkanlah rahmat, berkatikanlah akan kehidupan si hamba ini. Allahu Akbar. Manakala dalam riwayat Imam Muslim juga daripada jalur Abu Hurairah, katanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Imam Muslim ini dia menyebut, Rasulullah bersabda, salatul rajul fil jama'ah tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi. Seseorang lelaki yang melakukan salat berjamaah lebih baik, maknanya lebih utama berbanding seseorang itu melakukan salat di rumahnya dan juga di pasarnya ataupun di tempat kerjanya. Salat seorang-seorang. Seorang lelaki yang datang ke masjid untuk salat berjamaah di tempat yang kebiasaannya masyarakat berhimpun untuk melakukan salat berjamaah, kata Nabi, lebih baik berganda-ganda berbanding seseorang itu yang melakukan salat tapi di rumah dia ataupun di pasar dia, di tempat-tempat kerja. Nabi sebut bid'an wa 20 darajah, lebihnya 20 kali ganda lebih. Ada riwayat yang lain menyebut solat berjamaah berbanding dengan orang yang solat bersendirian, pahalanya 25 kali ganda. Ada juga riwayat menyebut 27 kali ganda. Riwayat ni mengatakan 20 lebih. Tak payah duk gaduh. Memang lebih lah. Kan? Maksudnya lebih daripada ganjaran orang yang melakukan solat tapi secara bersendirian. Ini pembahasan yang panjang lah. Kenapa ada riwayat mengatakan 25, ada riwayat mengatakan 27. Saya rasa kalau tuan-tuan masih ingat, 4-5 tahun yang lepas dulu kita pernah bincang tentang kitab solat berjamaah. Kita ada bincang pasal isu. Tapi dah 4-5 tahun yang lalu lah, tuan-tuan masih ingat. Saya pernah khatam kuliah tentang kitab solat berjamaah di masjid ni. Saya rasa antara kitab yang pertama saya mula mengajar di masjid 5-6 tahun yang lalu lah, ada diperbincangkan. Jadi dalam riwayat ni Nabi kata lebihnya itu 20 kali ganda lebih berbanding dengan orang yang solat secara bersendirian. Wa dzalika anna ahadahum idza tawadda'a, dan apabila seseorang itu berwudu,
fa ahsanal wudu'a, dan memperelokkan wuduknya, summa atal masjid, kemudian menuju ke masjid. Sebab itu solat berjamaah di tuan-tuan sekalian, yang betulnya kita berwuduk daripada rumah lagi. Waktu wuduk sudah kita niat berwuduk nak solat berjamaah di masjid. Bukan kita keluar rumah tu kebetulan nak pergi tempat lain, dengar azan baru kebetulan singgah masjid, pun boleh jugalah, tapi tak sama macam orang daripada rumah lagi. Bila dia mengambil wuduk dengan niatnya wuduk itu nak solat berjamaah di masjid, dia keluar rumah tu dengan keluar niat kerana nak pergi masjid solat berjamaah, bukan kerana nak pergi tempat lain, bukan kerana ada tujuan yang lain. Tujuannya semata-mata kerana nak pergi masjid, nak solat berjamaah. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanhadhu illa as-salah, la yuridu illa as-salah. Tidak ada tujuan yang lain yang boleh menariknya ke masjid melainkan kerana hendak melakukan solat. Dia main masjid ni bukan kerana ada tujuan yang lain. Tujuannya semata-mata memang kerana nak solat. Solat itulah yang menarik dia, yang boleh menyebabkan dia untuk dia datang ke masjid ini. Ada kadang-kadang orang datang masjid ni dengan niat yang lain. Sebab malam ni ada kenduri, jom pergi masjid. Kan? Walaupun memanglah main nak semayang, tapi ada niat nak main kenduri, makan kenduri. Kan? Ada juga orang datang masjid kerana apa? Kerana sebab dia ada jawatan. Maaf sebutlah wayang ada jawatan. Tapi harap tak berlaku macam tu. Rugilah. Kan? Dia main masjid kerana apa? Aku jawatan, aku ni apa? Aku ni Tok Bilal, aku ni Tok Imam, aku ni AJK. Kalau aku tak main masjid, nanti apa orang kata? Kan? Dia keluar main tu tujuan dia. Betul lah. Patutnya memanglah AJK kena main masjid lah. Kalau tidak nak jadi AJK buat apa? Kalau masjid tak mau main. Tapi hak tu kemudian. Jangan sebab tu kerana dia datang masjid. Biarlah dia datang masjid tu kerana dia nak datang solat jemaah. Solat jemaah itulah yang menyebabkan, yang boleh menarik dia, mengheret dia untuk dia datang ke masjid dan dia tidak duduk di rumah. Kadang sedih juga ada setengah orang bila dah tak ada jawatan tak main dah masjid. Tapi bukan orang sini lah. Kan di masjid kat Limbak Uwis tu. Kan? Allah. Jangan ada tujuan yang lain. Kata Nabi, la yanhazuhu illa as-salah, la yuridu illa as-salah. Maka kalaulah begini tujuannya dia datang masjid, maka kata Nabi, falam yakhtu qutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ia melangkah kakinya untuk menuju ke masjid itu, pada setiap langkahnya itu maka Allah akan angkatkan darjatnya di sisi Allah satu darjat. Setiap satu langkah yang dia langkah untuk datang ke masjid, menuju ke masjid, ada tujuan nak datang solat berjamaah, bukan ada tujuan yang lain, maka setiap yang dia langkah itu Allah akan angkatkan satu darjat, Allah akan bagikan satu pahala ke atas. Allahu Akbar. Kan? Bayangkan kalau lagi jauh kita duduk, lagi banyaklah pahala yang Allah kurniakan kepada kita. Tapi ada orang kata, Ustaz, kami langkah tak banyak sebab naik kereta.
Naik motor kan, langkah 2-3 langkah je masuk kereta. Kan minyak sampai masjid. Parking pun betul-betul depan pintu masjid lah. Sikit lah. Tak apa tuan-tuan. Asalkan sampai masjid. Tuan-tuan tak perlu risau. Walaupun langkah tak banyak, tapi setiap perkara yang menyebabkan kita datang ke masjid itu semuanya akan menjadi saksi di sisi Allah dan ada nilaian, kiraan pahalanya di sisi Allah. Hatta setiap tayar yang bergolek, berapa kali pusingan tayar itu bergolek pun akan dicatat oleh para malaikat. Bahkan setiap debu yang lekat di tayar-tayar kereta kita dengan tujuan untuk datangnya kita ke masjid, untuk tujuan nak solat berjamaah di masjid, itu pun akan diambil kira, bahkan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tak perlu risau. Walaupun tuan-tuan naik kereta, naik motor, kan? Tapi kalau berjalan lagi baik. Kalau berjalan letihlah ustaz. Kan? Tapi inilah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat. Pernah berlaku zaman Nabi SAW. Ada di kalangan sahabat yang minta izin pada Nabi SAW untuk dikecualikan datang ke masjid. Kalau rumah dia jauh daripada masjid, ataupun minta kalau boleh nak pindah duduk dekat dengan masjid. Kebetulan ada tanah yang masih kosong dekat dengan masjid. Tapi akhirnya bila dengar Nabi SAW sebut tentang hadis ini, akhirnya mereka tidak meneruskan hasrat tersebut pada mereka. Biarlah mereka duduk jauh, tapi mereka masih kekal boleh datang istiqamah untuk hadir ke masjid solat berjamaah. Maka itu yang lebih baik bagi mereka, kerana lebih banyak kiraan pahala yang mereka perolehi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu nak datang masjid ni tuan-tuan bukan soal duduk dekat, duduk jauh. Nak main masjid ni bukan soal sebab duduk dekat ataupun duduk jauh. Kadang-kadang hak duduk dekat pun tak datang pun. Hak duduk jauh mana hala tu tak pernah kata selang main masjid. Sebab tu benar kata para ulama, ukuran kita nak datang masjid ni bukan diukur dengan jarak, tapi diukur dengan hati. Kalau hati kita terpaut dengan rumah Allah, duduklah mana hala sekalipun, jauh mana sekalipun, tetap akan sentiasa rindu untuk datang ke masjid dan tetap pastinya akan setiap waktu akan berada di masjid untuk menunaikan salat berjamaah. Tapi kalau hatinya jauh dengan masjid, dalam hatinya tidak ada tempat, rumah Allah tidak ada tempat dalam hatinya, walaupun rumah sebelah pagar masjid sekali. Dia pernah sebut kat tuan-tuan dulu, ada satu tempat tu kat kampung saya tu, rumah dia cukup dekat dengan masjid. Bumbung rumah dia tu bercantum dengan bumbung masjid. Ayat hujan tu, bumbung masjid jatuh atas bumbung rumah dia. Ayat hujan, bumbung rumah dia jatuh atas bumbung masjid. Tapi tak sampai dia ke masjid. Jangan kata nak langkah, guling pun sampai, merangkak pun sampai ke masjid. Tapi bila orang duduk semayang, duduk nampak, tengok duduk tumbuk cabai, duduk makan nasi, duduk tengok TV. Sebab dekat dengan masjid. Sebab apa? Sebab dalam hati dia tidak ada rumah Allah, tidak ada masjid dalam hati. Jadi itu makna setiap langkah yang kita langkah untuk datang ke masjid itu, Allah akan angkatkan satu darjat, Allah akan kurniakan satu pahala. Wa hutta anhu biha qati'ah.
Dan juga Allah akan hapuskan satu kejahatan, satu dosa. Setiap yang kita langkah, satu pahala Allah beri, satu pahala yang Allah akan lupuskan, yang akan Allah padamkan. Allahu Akbar. Tak percayakah kita? Nabi SAW beritahu, hatta yadkhulal masjid, sampailah kita masuk ke masjid, kata Nabi. Fa idza dakhala al masjid, apabila kita sudah pun memasuki masjid, kana fi shalah, ma kanat as-salatu hiya tahbizuhu. Dan bila mana dia sudah pun memasuki masjid, maka solatlah, tidak ada tujuan yang lain, solat itulah yang menyebabkan dia boleh berada ataupun mengurung, menyebabkan dia terus berada dalam masjid itu. Bukan sebab yang lain. Maka dalam keadaan ini, kata Nabi, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Maka para malaikat akan mendoakan ke atas mereka itu selama mana dia berada di tempat duduknya, dalam keadaan dia melakukan solat di masjid. Maksudnya dia masih kekal berada di masjid. Dengan doa para malaikat, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilahnya. Allahumma ufir lahu, ya Allah ampunkanlah dosa-dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah segala penyesalannya. Ma lam yu'zi fihi, ma lam yuhdith fihi, selagi mana dia tidak menyakiti. Dalam riwayat ni dia ada tambah satu lagi. Dalam riwayat yang pertama tadi kita sebut, Nabi sekadar sebut ma lam yuhdith, selagi mana dia tidak berada dalam keadaan hadas. Dalam riwayat ini Nabi tambah satu lagi, ma lam yu'zi fihi, ma lam yuhdith fihi, lagi mana dia tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menyakiti para malaikat, dan selama mana dia tidak berada dalam keadaan hadas. Apa perkara yang boleh menyakiti para malaikat? Maknanya kita buat perkara-perkara yang larang. Duduk dalam masjid, duduk sembang pasal keduniaan, bergelak, ketawa, bertepuk tampar dan sebagainya. Hak ni perkara larang. Hak ni malaikat tak suka. Kalau buat benda ni, walaupun dia duduk dalam masjid sekalipun, dia tak akan didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan buat perkara-perkara yang boleh mendatangkan malaikat, menyakiti malaikat, maknanya malaikat tak suka kepada kita. Dan juga berada dalam keadaan hadas, maknanya hendaklah sentiasa kita kekal wuduk kita. Kemudian tuan-tuan sekalian, dalam riwayat yang ketiga juga Nabi SAW sebut dalam riwayat Abu Hurairah juga, anna Rasulullah SAW qala la yazalu ahadukum fi shalah ma damat as-salah tahbisuhu la yamna'hu an yanqaliba ila ahli illa as-salah. Selama mana dia masih berada di tempat solatnya, dan solat itulah yang menyebabkan dia terus berada di situ, dan dan tidaklah yang menghalangnya daripada dia keluar daripada masjid untuk kembali kepada rumahnya, melainkan kerana dia nak melakukan solat di masjid itu, maka dia akan terus menerus didoakan oleh para malaikat. Pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis-hadis ini, kata pengarang kita, yang pertamanya hadis ini menunjukkan tentang kelebihan seseorang yang datang awal ke masjid, kerana tujuan untuk nak menunaikan salat fardu secara berjamaah, dan kelebihan seseorang yang beriktikaf di masjid setelah selesai salat fardu berjamaah, dan semata-mata duduknya itu kerana nak menunggu kedatangan salat fardu yang seterusnya. Maka sepanjang waktu tersebut
dia akan diberi pahala seolah-olah dia sedang mendirikan solat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang duduk dalam masjid, kekal dalam masjid, juga dengan niat duduknya itu nak tunggu masuk waktu solat yang seterusnya. Dia datang solat berjamaah, selesai solat berjamaah, dia tak balik, tapi dia terus duduk kekal. Dan duduknya itu juga kerana tujuan nak tunggu masuknya waktu solat berjamaah yang seterusnya. Macam tuan-tuan datang maghrib tadi kan, tak balik, memang niat tak balik lah. Habis solat maghrib, tak kira lah ada kuliah ke tak ada kuliah lagi baguslah duduk dalam majlis ilmu. Tapi dah memang niat dah nak duduk terus berada dalam masjid ni sampailah masuk waktu Isyak. Walaupun tuan-tuan duduk saja, tapi syarat tadilah. Syaratnya mesti berada dalam keadaan berwuduk, tidak berhadas. Syaratnya tak buat perkara-perkara yang lara boleh menyakiti malaikat. Duduknya begitu, maka akan dikira pahala di sisi Allah seumpama macam tuan-tuan sedang mendirikan solat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Nabi kata, la yazalu ahadukum fis salat ma dama fil musalla yantadhirus salat. Selama mana kamu duduk menunggu untuk mendirikan salat secara berjamaah, maka kamu dikira di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah macam sedang mendirikan salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah berlaku pada sahabat, suatu ketika mereka datang masjid nak solat Isyak bersama dengan Nabi. Nabi agak lewat sikit keluar solat Isyak. Dan riwayat mengatakan ada di kalangan sahabat baling batu ke pintu rumah Nabi. Sebab rumah Nabi ni tak jauh, sebelah je dengan masjid. Baling tu bukan sebab marah, bukan tengalung marah sebab apa Nabi tak keluar-keluar lagi. Baling tu seolah-olah nak bagi isyarat, bagi tahu isyarat, takut-takut Nabi lupa. Kata ni ada sahabat duk tunggu dalam masjid ni nak solat bersama dengan Nabi. Maknanya seolah-olah macam kita hari ni tekan loceng lah rumah Nabi. Tapi Nabi memang saja Nabi ada ketikanya solat Isyak Nabi lewatkan. Sebab solat Isyak ni waktunya panjang. Memanglah afdalnya solat di awal waktu, tapi pada solat Isyak ada waktu pilihan. Ada waktu afdal dan ada waktu ikhtiar, disebut waktu pilihan. Boleh untuk kita lewatkan sikit. Waktu kalau lewat sikit solat Isyak, tuan-tuan jangan risau. Juga pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak menyalahi sunnah. Ada setengah tempat tak boleh masuk Isyak lah, dia kata kena berhenti dah Ustaz. Berhenti dah. Tak apa, lewat sikit pun tak apa. Nabi pun pernah lewat. Dan riwayat tu mengatakan Nabi keluar tu dah hampir pertengahan malam. Tapi kita taklah nak solat Isyak pukul 12 malam ni, tuan-tuan. Sekejap lagi, sikit lagi kan. Tapi pernah, mana dalam riwayat tu mengatakan Nabi keluar dah hampir pertengahan malam. Lepas Nabi solat, Nabi pusing pada sahabat. Nabi bagi tahu pada sahabat, di kalangan sahabat-sahabat yang lain mungkin mereka sudah pun balik berehat di rumah, tidur dah pun barangkali. Tapi kamu, lama mana kamu masih menunggu untuk melakukan salat bersama denganku, maka selama mana kamu menunggu itu, hadis yang saya sebut tadilah, maka akan dikira seolah-olah kamu sedang mendirikan salat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak rugi. Tunggu lama sikit pun tak rugi. Itu ganjaran. Dan malaikat akan sentiasa mendoakan kesejahteraan kepada kita sewaktu kita berada di dalam rumah Allah, dalam masjid. Lagi mana kita sentiasa berwuduk, tidak berhadas, dan kita tidak buat perkara-perkara yang lara, tidak menyakiti malaikat, tidak
maknanya buat perkara-perkara bersembang hal keduniaan, mengganggu orang dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiganya, doa hamba-hamba Allah yang soleh adalah doa yang mustajab. Contohnya adalah doa para malaikat. Justru kita hendaklah merebut peluang untuk meminta hamba-hamba Allah yang soleh agar mendoakan kita, dan juga doa-doa yang dipanjatkan oleh para malaikat, kerana pastinya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah kalau kita termasuk di kalangan orang-orang yang sentiasa yang akan didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tuan-tuan yang dapat kita ambil apa pengajaran daripada hadis yang kita sebutkan di awal tadi berkaitan dengan amalan duduknya i'tikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Lagi lama kita berada, maka lagi banyak kebaikan dan pahalanya. Apatah lagi duduknya kita itu juga duduk kerana nak menunggu melakukan salat berjamaah, maka dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita sedang mendirikan salat, pahala macam orang yang sedang mendirikan salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan sama-samalah kita dapat beramal dengan perkara ini, dan kita doakan agar kita termasuk di kalangan orang yang sentiasa istiqamah hadir untuk salat berjamaah di masjid, dan sentiasa ada masa untuk sentiasa berada duduk lama di masjid ini untuk mendapat ganjaran-ganjaran pahala yang begitu banyak yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu untuk malam ni, tuan-tuan, insya-Allah kita sambung lagi amalan-amalan yang seterusnya dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna bit-ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya